A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi hari ini pada hari muda Sayyidul Ayyam, hari Jumaat ni. Jangan lupa perbanyakkan selawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa bila nak selawat ni daripada bila-bila ajalah. Tapi hari Jumaat ni lebihkan. Jumaat ni lebihkan. Bila bermula Jumaat ni? Jumaat ni bermula daripada maghrib semalam. Maghrib tu dah Jumaat. Maka apa dia sunnah yang khusus untuk hari Jumaat? Apa dia sunnah khusus hari Jumaat? Lebihkan selawat, membaca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Itu bermula daripada semalam. Semalam dah boleh mula. Saya kadang-kadang Kahfi ni 2-3 kali baca. Semalam sikit, tidur. Lepas subuh sikit, tak ada nak balik. Ni karang sikit lagi. Gitulah. Ada masa sedap. Ikutlah. Buatlah bila-bila. Siapa yang hafal tu dalam kereta boleh baca. Kahfi. Apatah lagi selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendek aja selawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad pun boleh lagi pendek. Nak panjang selawat Ibrahimiyah. Bila-bila je, sepanjang hari. Jangan lupa di akhir hari Jumaat ada waktu istimewa selepas asar. Waktu yang kita disunatkan juga untuk lebihkan amalan. Petang. Payah ni. Petang asar payah dah masing-masing. Sibuk sana, sibuk sini, pasal malamnya, masaknya, minum petangnya, apanya. Lupa nak buat amalan petang-petang Jumaat. Sebab tu ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi ni biasanya lepas subuh tu habis kalah. Apa susunan zikir pagi masing-masing tu? Serahlah masing-masing. Saya ada susun zikir saya dan ahli keluarga saya. Saya kata sekurang-kurang inilah zikir dia, jangan tinggal. Kok mana pun dalam kereta ke apa ke, pagi dan petang mesti ada amalan zikir masing-masing. Susunlah. Tak telarat kelas saya lah. Ini ahli-ahli sufi depan ni mungkinlah ahli maksurat ke, ahli manzil ke, saya tak telarat nak baca maksurat panjang-panjang. Saya susun dan saya tetapkan untuk ahli keluarga saya, inilah zikir minimum pagi lepas subuh tambah zikir ni. Asar lepas asar tambah zikir ni. Gitu. Boleh masing-masing buat. Susunlah masing-masing, tak ada apa. Zikir pagi dan petang tu atas masing-masing susun. Yang terbaiknya ikutlah zikir yang aula daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ambil zikir selawat daripada mimpi, selawat dapat daripada ilham, duduk petapa, janganlah. Ambil je daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan senang, tenang je kita. Tak ada nak bincang-bincang lagi dah. Ini sahih daripada Rasulullah. Boleh. Dan tak ada masalah bila susun apa-apa, pagi, petang dan sebagainya, tak ada masalah. Itu susunan ulama. Wallahu alam. Kejap sikit lagi pasal zikir. Memanglah ada zikir khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukilkan. Nak ikut boleh, tak ada masalah. Wallahu alam. Hari ini khusus kita akan cubalah kalau sempat dalam setengah jam ni kita habiskan bab puasa. Kalau sempat, bagilah bacaan tu. Sebab ni ulang kaji, ringkas-ringkas. Kitab ni masya-Allah bagus. Biarlah ada kitab ni kat rumah. Macam mana nak buat ni? Tak reti. Tak boleh jadi gitu. Tak boleh jadi artis. Tak reti depan kamera. Biarlah kat rumah ada kitab ni atau kitab ringkasan yang lain. Kitab ni atau kitab ringkasan. Ini semua sekali daripada akidah sampai amalan syariat semua ada. Kitab-kitab faraid pula. Kitab-kitab fiqh yang agak ringkas yang sesuai kat rumah. Apa nak bagi contohnya? Matla'ul Badrin. Syekh Daud Al-Fatani. Jangan ambil yang lama. Tulis Jawi, tak ada koma, tak ada apa tu, demam kau nak baca. Ambil yang dah ditakikkan oleh bekas mufti wilayah, Datuk Zulkifli.
Itu dia dah susun, dia dah buat pembahagian, dia ada nota-nota dia. Tak mahal mana pun. Dalam 4 ke 5 buku ya. Buku pun nipis-nipis besar-besar ni. Jangan terus beli buku buku fiqh yang besar-besar, jangan, tak terbaca. Tak terbaca. Siapa yang minat bolehlah ambil perbandingan mazhab macam fiqh manhaji hanya untuk mazhab Imam Syafi'i. Pun bagus. Yang saya duk belajar di Tafaqquh Fiqh. Tapi dia panjang cerita dia. Dia datangkan dengan dalil kan. Yang ringkas-ringkas sikit lagi senang untuk keluarga. Mesti ada buku akidah di rumah. Bukan beli simpan. Bukan beli buat library. Ramai ke sahabat komplain, banyak dah beli tapi buat pustakaan. Jangan. Buku akidah mesti ada. Ambillah yang ringkas-ringkas. Tak payah buku akidah tu najin apa semua, tak payah. Pening kepala. Yang ringkas-ringkas aja. Menyatakan apa. Ini pun kita dah bincang akidah. Tapi sikit sangat. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat sikit sangat. Kalau minat baca sifat, beli buku yang ringkas-ringkas. Yang model-model ni banyak. Nota-nota dan begitu. Untuk anak-anak pula sesuaikan dengan anak-anak lah. Akidah anak-anak tak bolehlah ajar beria. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Wallahu alam, ini ulang kaji. Ini ulang kaji bab puasa, apa dia rukun puasa, apa dia sunat puasa, perbincangan sikit-sikit bab puasa. Kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat tak apa, potong 2 lah. Amar tukang baca, tak sempat potong 2 insya-Allah. Tidak, dan saya ulang baliklah, tak memadai lah. Siapa yang belum pernah duduk lagi majlis ilmu bab puasa contohnya, bab fiqh, khusus perbincangan puasa, tak cukup. Hari ini sikit sangat. Kena cari lagi. Kuat sangat buah kempen. Tapi hari-hari lah saya kempen semua. Carilah majlis ilmu masing-masing supaya kita tenang. Fardu ain ni. Fardu ain khususnya bagi lelaki, itu tanggungjawab kita nak mengajar suami isteri. Mengajar isteri dan anak-anak. Kakak kena ajar adik, ibu kena ajar anak-anak. Kalau suami tak boleh ambil tanggungjawab, macam mana? Kalau dah ada bersuami tu, kalau suami tak lepas, bincang dengan suami. Abang, kita tak lepas lagi ni, bab ni. Macam mana ni? Hak abang kepada saya, nafkah untuk saya tak lepas lagi bab ni. Bab apa? Duit dah bagi, yang lain aku okey. Ni fardu ain, mengajar fardu ain. Kena bincang. Wallahu a'lam. Silakan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab puasa. Sambil-sambil tu kongsi link kita ni dengan keluarga. InsyaAllah minta keluarga tengok sama-sama. Bab puasa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kewajiban berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Maksudnya difardukan ke atas kamu puasa. Dan hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khams. Maksudnya agama Islam itu dibina daripada 5 rukun. Teks penuh hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan bermula selepas berakhir 30 hari bulan Syakban ataupun dengan melihat anak bulan Ramadan berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Hendaklah kamu berpuasa kerana melihat anak bulan Ramadan dan berbuka yakni berhari raya kerana melihat anak bulan Syawal. Namun begitu sekiranya anak bulan tidak kelihatan, maka sempurnakan oleh kamu akan bilangan Syakban sebanyak 30 hari. Wajib berpuasa bagi orang yang tidak melihat anak bulan tetapi anak bulan dilihat oleh pihak kerajaan. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni wa ra'aitumu fasama wa amaran nas bisyami. Nabi SAW memberitahu bahawa baginda melihat anak bulan, maka baginda berpuasa dan menyuruh manusia untuk turut berpuasa. Dilaporkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Okay.
Rukun-rukun berpuasa. Sekejap ya. Hmm. Kita kongsi sikit berkenaan dengan wajib berpuasa bagi orang yang tidak melihat anak bulan tetapi anak bulan dilihat oleh pihak kerajaan. Itulah amalan kita. Puasa ni wajib puasa pada dua bab. Satu pada orang yang tak melihat tetapi dinyatakan ada dilihat. Maksudnya ada orang yang tukang melihat. Ya. Dan individu. Contohnya, kerajaan tak nampak anak bulan. Tapi kita ni, wallahualam, kalau kita ni memang betul-betul belajar bab ni, kita faqih bab falak ni, kita tengok, kita seorang yang nampak. Wajib pada diri kita, tak wajib pada diri orang lain. Faham kan? Katalah Syekh belajar bab ni. Pergi belajar, ada teropongnya, ada apanya, Syekh nampak. Tapi kerajaan Malaysia tak nampak. Kerajaan Malaysia pergi diisytiharkan, pakcik tu berdua datang. Puasa bermula pada sekian-sekian. Jadi Syekh wajib puasa, orang lain tak wajib puasa. Begitu ya. Raya pun sama juga. Nurul nampak. Dia balik kampung, intai celah-celah pokok kelapa sawit kat kampung tu nampak anak bulan. Kiranya begitu ya. Jadi Nurul wajib raya, orang lain tak wajib raya. Yang lain ikut taklid kepada pemerintah. Begitu je. Senang je. Dan nak ikut pemerintah mana tu? Pemerintah kita. Bukan Indonesia, bukan Thailand, bukan Singapura. Katalah Singapura puasa hari Senin. Kita kerajaan kata puasa hari Selasa. Kita puasa hari Selasa. Tak ada kuasa kita nak kata, kan Singapura bawah kita je. Dia nampak, kenapa kita tak nampak? Kan Sabah tu ujung belah sana. Macam tu. Itu tak boleh. Kita ikut pemerintah. Tak ada masalah bab ni kan. Tapi yelah, bila dah ada zaman internet ni, entah siapa-siapa banyak nak bincang. Macam-macam. Ada benda yang kena serah kepada pemerintah. Antaranya bab bila mula nampak tak nampak anak bulan ni. Tapi ada juga bab individu. Kalau individu tu betul-betul faqih bab ilmu ni, dia nampak. Orang lain tak nampak, atas dia wajib, atas orang lain tidak. Sambung. Rukun-rukun puasa. Rukun-rukun berpuasa. Terdapat 3 rukun berpuasa, iaitu yang pertama, niat bagi setiap hari. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, dan kerana puasa bagi setiap hari itu adalah amalan yang berasingan. Wajib niat pada waktu malam sekiranya ia adalah puasa fardu. Ini berdasarkan hadis man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat puasa pada waktu malam sebelum fajar, yakni masuk waktu solat subuh, maka puasanya itu tidak sah. Direkodkan oleh Ad-Daraqutni dan lain-lain. Mereka mensahihkan hadis ini. Wajib mentakyinkan, yakni menentukan puasa fardu ini berdasarkan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang diniatkan olehnya. Sah bagi puasa sunat sekiranya niat pada pagi hari, yakni sebelum tergelincir matahari. Ini berdasarkan hadis, sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dan berkata, adakah di sisi kamu ada sesuatu? Aisyah menjawab, tiada. Baginda berkata, jikalau begitu aku akan berpuasa. Aisyah berkata, Rasulullah SAW datang pada hari yang lain dan berkata, adakah di sisi kamu ada sesuatu? Aisyah menjawab, ada. Baginda berkata, jikalau begitu aku akan berbuka, walaupun aku sudah niat berpuasa. Yang kedua, meninggalkan makan, minum, jima, sengaja muntah, mengeluarkan air mani dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga dan segala perkara yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu sehingga jelas bagi kamu beza antara benang yang putih daripada benang yang hitam ketika fajar. Maksudnya adalah sehingga kita dapat membezakan antara kegelapan waktu malam dan cahaya fajar. Ayat ini menunjukkan bahawa tidak dibolehkan makan dan minum pada waktu siang. Ini kerana puasa menetapkan bahawa tidak boleh makan dan minum bermula ketika fajar naik.
Maksudnya adalah selepas muncul fajar tidak dibenarkan makan dan minum dan memasukkan benda ke dalam rongga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, baligh fil mawdati wal istinsya ila an takuna shaimah. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh atau bersangatan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, melainkan sekiranya kamu berpuasa. Oleh itu, sekiranya puasa tidak batal dengan memasukkan air ke dalam rongga disebabkan berlebih-lebihan atau mubalaghah itu, nescaya tidak dilarang berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Berdasarkan hadis Ibnu Hibban dan lainnya, mereka mensahihkan hadis ini. Man dhara'ahul qa'u wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada'un wa man ishtaqa'a falyaq. Sesiapa yang muntah tanpa sengaja ketika berpuasa, maka dia tidak wajib mengqadanya. Dan sekiranya dia muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqada puasanya. Ijma' ulama' bersepakat bahawa batal puasa sekiranya melakukan jima'. Rukun yang ketiga, orang yang puasa. Wallahu a'lam. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci daripada haid, dan yang keempat suci daripada nifas sepanjang hari. Oleh itu, tidak sah puasa sekiranya ada bagi seseorang itu apa yang berlawanan bagi empat syarat sah puasa ini. Ini kerana puasa dikiaskan dengan sembahyang. Disyaratkan untuk berpuasa pada hari selain daripada 2 hari, iaitu hari raya dan hari tasyrik. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yaumain, yaumal fitri wa yaumin nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi SAW, ayyamu mina ayyamu aklim wa syurbin wa dzikrillah. Hari Mina adalah hari untuk makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada hari Syak, yakni hari akhir Syakban, tanpa sebarang sebab, berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shama yawmash syakki faqad asa'abal Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sesungguhnya dia menderhaka kepada Abu Al-Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Direkodkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain, mereka mensahihkan hadis ini. Namun begitu, sekiranya seseorang perlu berpuasa disebabkan puasa qada, nazar dan wirid. Puasa wirid, kalau ikut nota syarah dan tahqiq, puasa wirid ialah puasa-puasa sunat yang diamalkan oleh seseorang seperti puasa pada hari Isnin dan Khamis. Jika berbetulan hari Isnin atau Khamis tersebut jatuh pada hari Syak, maka harus baginya berpuasa. Namun, jika puasa sunat Isnin atau Khamis itu tidak menjadi adat atau kebiasaan baginya, maka dilarang untuknya berpuasa pada hari Syak. Maka dia harus berpuasa pada hari Syak ini. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. La taqaddamu Ramadhan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulu kana yasumu shauman falyafum. Jangan kamu mendahulukan dengan puasa sehari ataupun 2 hari, kecuali seorang lelaki yang selalu berpuasa, maka harus baginya berpuasa. Puasa wirid
adalah amalan rutin seseorang itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini, maka harus baginya meneruskan puasa tanpa meninggalkannya dengan sebab. Maksud hari Syak, hari yang ke-30 Syakban. Dan yang kedua, apabila orang ramai bercakap atau bersaksi mereka melihat anak bulan, tetapi kesaksiannya ditolak, yakni tak cukup syarat seorang saksi, seperti saksi seorang perempuan atau saksi seorang yang fasik. Allahu a'lam. Kemudian perkara sunat ketika puasa. Yang pertama, bersahur. Disunatkan ketika berpuasa untuk bersahur dan mentakhirkannya. Yang kedua, segera berbuka puasa. Sebaliknya, ketika berbuka, kita disunatkan untuk bersegera berbuka apabila yakin matahari sudah tenggelam. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tasahharu fa inna fi sahu barakatan yazalun nas bi khairin ma ajjalu fit wazadal ilm wazadal imamu Ahmad wa akharus sahur. Bersahurlah oleh kamu kerana padanya ada keberkatan. Dan manusia sentiasa dalam kebaikan selama mana dia bersegera untuk berbuka. Imam Ahmad menambah, dan mentakhirkan mereka itu akan sahur. Nota 14. Hadis tersebut merupakan gabungan dari 3 lafaz hadis yang berlainan seperti berikut. Yang pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Yang kedua, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan yang ketiga, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu juga bahawa Rasulullah SAW bersabda, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan memperlewatkan sahur. Untuk perkara sunat ketika puasa yang ketiga, iaitu sunat berbuka dengan kurma. Sekiranya tiada kurma, sunat berbuka dengan air. Ini berdasarkan hadis, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamar fa in lam yajid tamar fa 'alam ma'i fa innahu tahur. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Sekiranya dia tidak mempunyai tamar, maka hendaklah berbuka dengan air. Ini kerana air itu menyucikan. Direkodkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya, mereka mensahihkan hadis ini. Perkara sunat yang keempat, wajib bagi mereka yang berpuasa meninggalkan perkara keji seperti berdusta, mengumpat, mengadu-ngadu dan memaki-maki sekalipun orang lain mengeji dan memaki dirinya. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan Imam Al-Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa Allahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang batil, yakni dusta dan sebaliknya, melakukannya pula, maka Allah tidak menghendaki atau memerlukan untuk dia meninggalkan makanan dan minumnya. Maksudnya adalah dia tidak mempunyai iktibar ataupun nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sunat meninggalkan amalan berbekam dan membekam orang lain. Ini berdasarkan hadis aftaral hajimu wal mahjum. Berbuka puasa bagi orang yang membekam dan yang dibekam. Nota syarah dan tahqiq bab berbekam, penjelasan hadis berbekam ketika puasa. Kata Ibnu Abdul Bar dan lain-lain ulama, hadis ini dimansuhkan. Sebahagian para ilmuwan mentakwilkan atau mentafsirkan hadis, orang yang membekamkan dan orang yang dibekam perlu berbuka itu sebagai faktor yang menyebabkan seseorang itu perlu berbuka kerana dikhawatiri darah yang disedut mungkin akan sampai ke bahagian tekaknya.
Sebab yang lain adalah ia dapat melemahkan diri orang yang berbekam, iaitu kelemahan yang akan menuntutnya untuk berbuka puasa. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dilaporkan bahawa Ibnu Umar berbekam dalam keadaan berpuasa, kemudian beliau meninggalkannya. Apabila beliau berpuasa, beliau tidak akan berbekam sehingga dia berbuka. Iaitu kedua-dua mereka boleh menyebabkan batalnya puasa kerana orang yang berbekam itu kadang-kadang darah terlajak masuk ke dalam rongga-rongganya. Dan yang dibekam lemah kekuatannya disebabkan darah keluar dari badannya. Oleh itu kadang-kadang membekam dan berbekam ini menyebabkan puasa mereka terbatal. Yang keenam, sunat juga meninggalkan keinginan melakukan perkara yang tidak membatalkan puasa, seperti mencium bunga yang harum, mendengar nyanyian, kerana ia didefinisasikan sebagai seperti berhibur yang tidak munasabah dengan hikmah berpuasa, iaitu mencegah segala keinginan nafsu. Perkara sunat ketika puasa yang seterusnya ialah sunat mandi junub, iaitu bersuci daripada hadas besar pada waktu malam supaya seseorang itu berada dalam keadaan suci pada permulaan puasa. Yang ke-8, sunat membaca ketika berpuasa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ini kerana Rasulullah SAW membaca doa ini ketika berbuka. Dilaporkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Tetapi hadis ini hadis mursal. Yang ke-6, sunat memperbanyakkan sedekah. Membaca Al-Quran dan iktikaf di bulan Ramadan terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan berbanding malam-malam yang lainnya. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah ayyus sadaqati afdalu, qala sadaqatu fi Ramadan. Maksudnya ada yang bertanya, wahai Rasulullah, yang mana sedekah yang lebih afdal? Baginda menjawab, sedekah dalam bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Jibril alaihi salam akan berjumpa dan mengulang kaji Al-Quran bersama Rasulullah SAW pada setiap tahun di bulan Ramadan sehingga berlalunya Ramadan. Wallahu a'lam. Allahuakbar. Baik, alhamdulillah. Syabas tukang baca. Senapas aja kita habis buat puasa. Dah boleh mengajar lah ni. Jangan. Dah boleh jadi tuan guru tafakur fiddin masing-masing ni ya. Yang membaca, yang mendengar ni. Kita habislah buat puasa kita, pandai belaka dah kan. Tapi pasti bila kita duduk dalam pengajian khusus, banyak lagi persoalan-persoalan tentang puasa. Apatah lagi bab sunat ni dan sebagainya. Tak bincanglah bab syarat, fardu, rukun tu. Cuba kita tengok bab sunat tu. Sunat-sunat ni sebenarnya nak mencantikkan amalan puasa tu. Apa dia? Sunat-sunat ni nak mencantikkan amalan puasa. Nak cium bunga pun sunat jangan. Padahal tak batal pun. Tapi kena kita tengok kenapa ulama kata sunat. Sebab nak mengelakkan kita nak merasa nikmat-nikmat tu. Supaya kita nak kekang nafsu kita. Nafsu kita suka cium kan. Kita kekang nafsu kita. Walaupun pada benda yang tidak membatalkan. Apatah lagi nak cium makanan kan. Serok cium makanan kan. Itu satu. Dengar lagu. Sebab benda lara kan. Tak kena dengan takrifan puasa tu sendiri. Kenapa kita nak berpuasa tu? Memang tak kena. Masa awal puasa tu saya ada di Putrajaya kata salah. Ya ke? Saya ada di Putrajaya ni. Awal puasa tu. Hari kedua, ketiga tu. Pergi Alamanda tu dah lagu raya dah. Alamanda. Apalah shopping kompleks Kampung Rizal ni. Saya tak cakap ke adik tu, awak lagu raya dah. Ambil feel bang, ambil tak abang pak cik. Ambil feel pak cik, dia kata ambil feel. Hari kedua puasa dah ambil feel raya. Jadi gitulah, janganlah kita jadi puasa ni untuk raya. Tengok sunat-sunat tu, apa lagi sunat tu
Sunat-sunat lain tu saya lah segera berbuka. Ini memang semua sunat orang buat. Buka dengan kurma pun senang orang buat. Tak suka kurma pun, makanlah sikit. Sebab sunnah kita ambil berbuka. Allahumma salli ala Muhammad. Yang lain tu meninggal benda-benda kecil. Yang ini menghabiskan terus semua pahala puasa tu. Mengumpat, forward benda tak pasal-pasal, ini semua jangan. Sunat meninggalkan amalan berbekam pun sunat juga. Ahli bekam macam Cik Zuhaira boleh, tak ada masalah. Sunat meninggalkan perbuatan bekam diri dan membekam orang. Adalah pandangan-pandangan lain tu, tapi ini benda sunat. Sunat-sunat Sunat juga mandi junub pada malam hari supaya pagi tu kita dah bersih dah, tak ada apa dah. Ini semua sunat. Jadi bila sunat tu boleh je, benda ni tak batal puasa. Wallahu alam. Alhamdulillah, insya-Allah minggu depan panjang umur kita, sihat tubuh badan, masuk bab 10. Ada beberapa bab lagi lah sebelum kita khatam Anak Kunci Syurga ni, buku-buku ringkas ni. Bab 10 fidyah puasa. Hutang puasa, macam mana nak bayar pada siapa, berapa nak kira. Zaman sekarang ni handphone masing-masing dah boleh kira fidyah puasa. Tak susah sangat nak kira ni. Tak susah. Fidyah boleh bayar di mana-mana. Kalau pergi ke pusat zakat Pahang, kadang-kadang nak bayar fidyah ni dia suruh masuk tabung. Dia ada beberapa tabung, rumah-rumah anak yatim yang mana mereka dah sah kan, sama masuk. Jadi kalau kita ada rumah anak yatim yang pakai anak yatim, hati-hati, ada rumah anak yatim tapi tak ada dah anak yatim kat situ. Budak dah form 4, form 5, form 6 kan, tak ada, tak kira juga. Jadi takrifan anak yatim pakai mesin kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab kata Ustaz Iwais, saya kalau terima orang nak bagi duit untuk anak yatim ke fakir miskin, saya cukup susah hati. Kadang-kadang dia kata tak ada. Dia kata kadang-kadang ada seorang je. Macam tu. Jadi yang mana yang menjaga syariat dia jagalah. Ada juga yang dia bahan je. Jadi hati-hati. Kalau bab fidyah ni boleh bagi ke mana-mana saja. Tapi kalau pergi pusat zakat, biasanya kalau pengalaman saya lah, nguruskan orang tu, dia suruh masuk tabung ya, senang. Wallahu a'lam. Insya-Allah minggu depan kita tengok bab fidyah puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah jadikan walaupun ilmu yang kita baca ni sedikit, semoga ia menjadi manfaat buat kita. Kita bimbang kita dapat ilmu tapi tak bagi manfaat. Kita lagi bimbang kalau Allah bagi kita ilmu yang langsung tidak bermanfaat. Banyak ilmu yang tak bermanfaat ni. Bukan semua ilmu bermanfaat. Banyak ilmu tak bermanfaat ni. Tak payah kita senarai. Banyak sangat. Jadi biarlah ilmu tu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang memberi manfaat. Ada ilmu yang bermanfaat seperti dalam buku ni. Tapi kalaulah tak berdegi hati kita, tak tertores rasa, tak merasa, tu tak memberi manfaat ilmu tu walaupun kita tahu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Jumaat hari selawat baca kahfi